Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam kasih sayang MAYC. Okey. Hari ini kita akan bersiaran langsung lagi dalam Borak Gempak Belia Gombak #BGBG #OMG Orang Muda Gombak. Okey. Jadi kepada di luar sana, kami mohon maaf juga pasal hari ini berlaku kesilapan teknikal yang menyebabkan live kita pada malam ini agak sikit lambat. Jadi tanpa membuang masa lagi, okey, bersama saya dua jejaka yang sangat misteri. Sangat misteri ya. Okey. Yang dibawakan khusus untuk malam ni, mungkin kita sesi perkenalan dulu lah ya. Okey. Boleh. Sebab abang di ujung sana. Okey, Mungkin boleh kenalkan diri. Baik, Nama. terima kasih kepada tuan MC kita atas jemputan untuk malam ni. Nama saya Anwar bin Muhammad. Saya sebagai naib setiausaha kepada Persatuan Komuniti Asal Gombak. Okeylah, itu saja untuk perkenalan. Okey. Abang pula. Assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah Nur Azam yang di sebalik page Asal Gombak yang korang selalu keluar dekat media sosial korang tu. Saya adalah pengasas pada Asal Gombak, portal Asal Gombak, dan saya pengerusi pada Persatuan Komuniti Asal Gombak. Okey. Bagi di luar sana yang belum tahu, Asal Gombak merupakan asalnya bermula sebagai sebuah portal media sosial. Jadi inilah antara tulang belakang yang memastikan orang kata selalu memaskimikan portal info-info berkaitan hal-hal semasa di dalam daerah Gombak. Okey. Sebenarnya pertanyaan saya, macam mana sebenarnya tercetus idea sebenarnya untuk mewujudkan page atau Facebook ni? Kita start dengan page dulu lah. Start dengan page portal Asal Gombak ni sebenarnya. Page Asal Gombak ni tercetus sebenarnya waktu saya tertengok satu portal, Facebook page komuniti lain, maksudnya lokaliti lain, dia share info pasal Gombak. Bila dia share info pasal Gombak, saya macam rasa macam tak kena. Kenapa page kawasan lain ni dia share info pasal Gombak kan? Tak ada page Gombak sendiri yang share info ni. Dari situ detik-detiknya saya rasa macam terbitnya perasaan nak buat page Gombak sendiri. Saya nak buat page tu khusus untuk Gombak saja. Info berkaitan Gombak je kita nak khusus. Kita tak nak terlalu random sangat info tu. Jadi macam page-page biasa pula kan. Jadi saya nak khusus pada Gombak saja. Nama ni pula saya dapat daripada tercetus idea nama ni bila orang tanya kau asal mana? Asal Gombak. Itu je. Yalah, jadi kita orang kata kita tak poser lah. Jadi kalau kita ni orang Gombak kan. Okey. Abang, dah berapa lama sebenarnya portal Asal Gombak ni dah diwujudkan? Daripada tahun dah berapa, usia yang berapa lama dah? Kalau cakap soal portal start daripada 2017 kan? 2017, dah 6 tahun. 2017. 6 tahun lah. Kemudian selepas pengasas tubuhkan platform untuk portal Asal Gombak ni, kita nak cerita pasal portal saja dulu kan? Kita cerita pasal portal. Portal saja dulu. Kalau yang portal tu bermula daripada 2017, dah masuk 6 tahun lah, alhamdulillah. Sampai 6 tahun kita bermula dengan page Facebook dulu, Twitter, lepas tu barulah kita ke Instagram, lepas tu ke YouTube, lepas tu ke TikTok lah. Itu barulah TikTok. Saya bermula dengan seorang saja. Saya seorang admin. Saya yang kendalikan semua page-page tu. Lepas tu kemudian saya dibantu oleh 5 orang content creator. Macam ni berkawan baik, sahabat. Kami bersahabat daripada zaman sekolah. Daripada zaman sekolah. Kemudian tentang bila dah tercetus idea untuk portal ni, bila
Mat Lai sebagai admin dah jalan agak dalam tempoh 5 ke 6 tahun. 5 ke 6 tahun yang tu. Kita orang start berkumpul lah antara barisan-barisan yang ada ni kan. Yang semasa ni yang ada berkumpul, kita macam mula-mula kita kami start saya saja dulu. Okey, borak. Bila kita dah tahu Mat Lai pengasas, kita dah start beberapa program lah. Tapi masa tu tak ada apa-apa sebarang pertubuhan lagi. Dari situ memang kami dah rancang, berbincang sama sendiri. Apa kata kita buka satu persatuan? Macam tu lah. Setakat hari ni dah berapa ramai sebenarnya followers platform media sosial Asia Gombak? Total kesemuanya masuk Facebook semualah 200k. 200,000. 200,000 followers. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah sangat luar biasa tu sebenarnya. Terima kasih juga kepada semua yang mendukung kita orang lah. Okey. Ada yang bertanya apa? Bila sebut Asal Gombak ni, dia hanya sekadar media sosial ke atau kini sudah menjadi sebuah komuniti yang berdaftar? Okey, macam ni. Yang sama tapi entiti dia berbeza. Entiti berbeza. Asal Gombak adalah branding yang diasaskan oleh Mat Lai. Portal lah. Macam saya cakap tadi, selepas 5 dalam 5 tahun macam tu, baru kami bercadang untuk buat satu pertubuhan komuniti, Persatuan Komuniti Asal Gombak. Dan kita orang dah berdaftar secara rasmi, kita dah berkumpul. Kemudian kita dah anjurkan antara 2-3 program lah. 2-3 program. Antara program kita pernah juga buat aktiviti kebajikan. Okey, kita pernah buat untuk Ramadan yang baru ni. Sebelum raya tu hari untuk Bobol Lambuk Bobol Lambuk. Buka sekolah itu hari bulan 3 kan, start sekolah balik. Kita berkolaborasi dengan kita punya rakan kongsi. Kita ada rakan kongsi tapi kita akan cerita lepas ni untuk sesi gunting rambut. Percuma. Secara percuma. Untuk budak sekolah. Kami pun sediakan food bank. Kita pun ada buat food bank semasa. Masih lagi berjalan. Masih. Bila stok habis, insya-Allah kalau ada apa-apa sumbangan ataupun dari pihak kita orang sendiri kita akan top up lah. Setakat hari ni, keahlian berapakah yang dah keahlian dalam komuniti NGO ni lah. Keahlian yang dah berdaftar dengan kita orang 70 orang. 70 orang ahli yang berdaftar. Terdiri daripada anak-anak muda atau campur-campur. Orang lama pun ada, anak muda ada. Ya betul. Sebab kita orang punya aktiviti kita orang tak terhad pada belia saja. Kita orang ada ke arah kebajikan ke arah keagamaan dan sebagainya. Ya betul. Okey. Kalau saya tengok dekat pautan Asal Gombak ada dibuka keahlian. Mungkin pendengar juga penonton juga nak tahu sebenarnya adakah keahlian ini terbuka kepada semua ataupun keahlian ini hanya kepada yang berada di Gombak? Okey, untuk buat masa ni kami masih termaktub dengan syarat-syarat ketetapan waktu kita buat pendaftaran pertubuhan dulu. Perlembagaan kami kami masih memberi keutamaan kepada orang-orang Gombak dulu sekitarnya. Untuk sekiranya ada luar daripada daerah Gombak kalau berminat nak sertai menjadi ahli komuniti kami, mungkin kita akan bincang dulu. Tapi kita tak akan buat secara terbuka lah untuk buat masa ini. Tak akan secara terbuka lah. Betul. Okey. Jadi hanya fokus pada penduduk Gombak untuk buat masa ini. Untuk buat masa ini lah. Betul. Adakah yuran dikenakan ke atau daftar percuma ke atau macam ni? Okey, kita ada yuran keahlian. Okey, RM50 tapi untuk semua hidup. Oh, semua hidup. Semua hidup. Dengan bayaran RM50 tu, okey, ahli kita akan mendapat baju komuniti Persatuan Asal Gombak kemudian kita ada kad ahli. Kad ahli tu menjadi privilege. Kira macam memberi keistimewaan kepada ahli-ahli komuniti kami okey untuk mendapatkan beberapa keistimewaan daripada rakan kongsi. Okey. Kita ada buat rakan kongsi macam collaboration antara pemilik industri perniagaan ataupun apa-apa selok-belok yang ada lah perniagaan dalam Gombak ni. Kita setakat ni ada dalam 10 dalam 10 lah. Kat situ dia boleh dapat lah mungkin antaranya diskaun, antaranya mungkin dapat diskaun lah setakat ni yang kami ada kebanyakan setakat ni lah. Mungkin akan datang mungkin akan ada tambahan lah beberapa rakan kongsi itu lagi.
Okey. Syed, ada soalan? Tapi sebelum kita teruskan ke soalan yang berikutnya nanti, kita berehat sebentar. Boleh. Kita saksikan iklan dahulu. Okey, kembali kita bersiaran dalam Borak Gempak, Belia Gombak, #BGBG, #OMG Orang Muda Gombak yang dibawakan oleh MA Wasis Zaya dengan kerjasama Kelab Belia Kampung Setia dan Pejabat Belia Sukan Daerah Gombak serta rakan strategi kami A-Works Production. Okey, bersama saya lagi antara orang yang di belakang tabir atau yang menggerakkan Asal Gombak. Ada dua. Satu social media, satu lagi komuniti Asal Gombak. Okey bang. Tadi sebelum rehat tadi ada satu soalan saya yang nak tanya tapi kita ke commercial break. Okey. Macam abang sendiri, adakah bekerja sepenuh masa sebagai admin dan juga ni, atau ada pekerjaan lain sebenarnya yang abang usahakan juga? Saya seorang freelance graphic designer. Jadi benda tu dia freelance, fleksibel sebab tu saya ada masa untuk kendalikan page-page. Untuk abang sendiri? Macam saya ada pekerjaan tetap. Okey, dan persatuan ni sebagai saya punya, bukan side income tapi satu komitmen lain untuk saya memberi kepada komuniti. So waktu kerja saya 85 lah. Ini juga salah satu orang kata apa? Alternatif lah selain untuk berkhidmat kepada masyarakat. Okey. Selain social media, Facebook yang orang kenal biasa bermula dengan Facebook. Ada tak Asal Gombak ni di platform yang lain? Kita selain Facebook, kita ada Twitter, Instagram, yang terbaru TikTok. Kita juga ada grup Telegram. Grup Telegram ni kita ada 17k ahli dalam dia. Grup Telegram ni kita tahulah, kita bebas untuk bertanya, berkongsi info, Berkomunikasi lah. Ya betul, berkomunikasi. Kita memang ada grup yang ada, kita mudah untuk dapat info lah dari situ, dan diorang pun mudah bertanya dan ada yang respon. Alhamdulillah ada yang aktif dalam tu. Dalam Telegram tu juga boleh berkongsi maklumat ke atau pencebahan ke atau macam mana? Dalam tu kita pun kita punya Telegram function yang terbaru pun ada macam kategori-kategori kan. Kita boleh buat iklan hebahan untuk program, ada iklan makanan semua dalam tu. Jadi function tu banyak membantu jugalah untuk peniaga-peniaga dan macam-macam lagi. Ada yang bertanya juga kan, jadi admin nak menguruskan page ni semua, sebenarnya apa sebenarnya cabaran yang dihadapi lah? Maksudnya sekarang kita tahulah scam ni berluasa kan. Jadi macam mana sendiri, macam info-info fake kan, yang maklumat-maklumat palsu ni. Jadi macam mana Asal Gombak sendiri atasi dia, memastikan info, kalau kata orang yang berkongsi info tu adalah tepat ke atau sebagainya, macam mana? Kalau fake ni kan, satu benda yang sukar lah sebenarnya kan. Memang sukar, saya rasa bukan daripada saya je. Page portal ni rasanya daripada pelbagai pihak, kerajaan ke apa kan. Susah kita nak tangkis fake news ni kan. Untuk Asal Gombak, kita kalau dapat satu news tu kan, kita akan cek daripada saluran yang lain juga. Bukan daripada satu saluran je. Kadang-kadang kalau benda tu datang daripada FB, kita akan cek dekat Telegram. Telegram kan. Kita cek juga dekat Twitter. Boleh jadi kat kalau info tu info kemalangan ke apa kan, orang kata sesak jalan, saya akan cek kat Google Map. Google Map Waze kan, kita akan tengok aliran trafik tu betul ke tak kan, ada kemalangan. Kalau dia kat situ update kan, dia berapa minit dah kan. So kita boleh tahulah, kita akan semak saluran-saluran yang lain jugalah. Lepas tu misal kata kita pun pernah hadapi benda tu kan, fake news, kita post fake news kan.
Kalau ada pihak minta untuk kita padam post tu, kita akan padam lah. Kita akan bagi sama, kita akan minta maaf, kita akan padam lah benda tu. Kita akan bertanggungjawab kat atas tu. Ada tak pengalaman kita orang, saya tak tahu benda ni nak panggil fake news ke apa kan. Misal kata kita hebahkan untuk remaja wanita, remaja perempuan kan, hilang. Mak bapak diorang suruh kita hebahkan kan. Kita pun hebahkan. Tiba-tiba budak perempuan ni, dia PM kita, dia cakap delete. Budak perempuan ni, mak bapak dia kata budak perempuan ni. Budak perempuan ni PM kita, suruh minta delete. Benda tu fake news ke apa kan? Kita pun tak tahu. Mungkin itu masalah dalaman lah kan. Masalah dalaman diorang. Jadi banyak lagi pengalaman yang kita hadapi macam ni kan. Misal kata ada kalau motor dijumpai dalam semak kan. Lepas tu orang minta kita orang sebarkan. Sebarkan ada motor dijumpai dekat ni, dekat semak ni kan. Lepas tu tiba-tiba owner sebenar call. Admin yang jumpa motor saya tu kan. Saya dah pergi tempat tu, tak ada. Maknanya info tu dapat dekat orang lain dulu dan orang lain dah kebas. Jadi kita orang dah ada pengalaman 6 tahun ni mendewasakan kita orang lah, mematangkan kita. Macam-macam ragam kita dah jumpa. Jadi macam-macam info yang kita hadapi, kita akan tapis sebaiknya lah. Macam Masri kan. Beli sebuah posting tu kan, pernah tak terima komen-komen? Biasalah orang ni kadang-kadang komen-komen negatif ke apa ke kan, berkaitan sesuatu yang abang posting. Untuk pemegang akaun sosial media asal Gombak ni, selayaknya Matlai yang akan komen lah, sebab saya tak terlibat secara langsung untuk apa-apa platform sosial media. Saya hanya terlibat dalam persatuan komuniti pertubuhan NGO kami lah. Jadi saya biar Matlai jawab. Untuk komen-komen begitu, kita akan pantau dari semasa ke semasa posting tu kan. Kalau ada komen yang bersifat negatif, komen yang terlalu maki hamun lah, kita cakap maki hamun. Pernah terima lah? Pernah terima ugutan semualah. Terlalu negatif, terlalu mengutuk kan, terlalu mengutuk posting. Kononnya posting tu melibatkan individu ke apa, terlalu mengutuk ke apa, kita akan padam lah. Kita akan padam komen tu lah. Kita akan pantau komen juga kan. Kita ada soalan seterusnya. Katalah macam saya nak berkongsi informasi. Okey. Bagaimana cara dia sebenarnya? Nak kontak admin ke apa ke? Tapi jangan jawab sekarang. Nanti kita selepas komersial. Director dah angkat tangan. Adakah anda sudah bekerja lebih dari 5 tahun tetapi tidak mempunyai sijil maupun diploma? Adakah ini punca yang membutuhkan peluang kenaikan pangkat untuk anda? Jangan risau. Di Kolej Teknologi Bestari Ampang ada jalan penyelesaiannya. KTB menyediakan satu kaedah dipanggil PPT, Fast Track, yang merupakan pengiktirafan pengalaman terdahulu. Melalui kaedah ini, anda boleh dipersijilkan sehingga ke tahap diploma U hanya berdasarkan pengalaman yang anda ada. Dengan kaedah ini, anda tak perlu berhenti kerja ataupun belajar sepenuh masa. Tapi anda perlu hadir ke kelas selama 4 hari sahaja. Sijil ini diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Anda tak perlu bimbang tentang kesohihan sijil ini. Yuran dikenakan, ya Allah, rendah dan berpatutan. Buat tindakan segera. Mari ubah nasib kita bersama dengan Kolej Teknologi Bestari Ampang. Okey, kita kembali dalam Borak Gempak Belia Gombak, #BGBG, #OMG Orang Muda Gombak. Okey, tadi sebelum kita ke commercial break yang director angkat tangan tadi tu. Okey, soalan dia kan, andai katalah contoh macam saya ada informasi-informasi yang berkaitan untuk hebahan ke dan sebagainya, bagaimana sebenarnya nak menghubungi atau ke asal Gombak ni? Sekiranya untuk orang-orang di luar sana nak berkongsi apa-apa maklumat ataupun ada info, tak kisahlah kemalangan ke, kehilangan ke, boleh terus hubungi PM sosial media untuk page asal Gombak. Telegram, kita ada Facebook, Instagram,
InsyaAllah kita akan reply. Kita akan reply. Apa dalam Telegram untuk Mak Lai sendiri tadi pun ada cakap, itu macam-macam informasi boleh dikongsikan, macam-macam maklumat. Tapi kalau nak lebih detail terus direct one to one, PS dia akan menggunakan Facebook lah. Media sosial kita. Media sosial juga. Okey. Jadi kalau Abang Mat Lai ni dia fokus dia lebih pada social media. Macam Abang Anwar dia lebih pada persatuan. Persatuan komuniti. Macam abang sendirilah, pastinya nak menggerakkan persatuan komuniti ni juga sangat cabaran dia sangat besar juga Jadi mungkin abang boleh kongsikan sikit pengalaman menganjurkan program yang pernah abang hadapi lah. Setakat ni cabaran dia tak adalah terlalu membebankan kepala barisan-barisan JK. Cuma bila kami ada program, kita nak memastikan program tu berjalan lancar. Okey, untuk kita tarik crowd terutama daripada ahli komuniti kami sendiri untuk memastikan apa minat-minat ahli-ahli komuniti kita. Apa aktiviti yang menarik minat diorang yang diorang akan sertai kita. Baru kita akan anjurkan. Ataupun sekiranya di luar bidang kemampuan barisan AJK, barisan komuniti, contohnya lah tiba-tiba ada nak buat aktiviti berkayak lah, contohnya sekira ada kat Gombak ni kan, kita tak mampu, okey, untuk mana-mana apa orang kata apa badan yang melakukan aktiviti tersebut, boleh kita boleh ajak untuk susah tu saya nak sebut benda ni, bekerjasama. Bekerjasama sekali. Okay, kita collab sama-sama, kita jalan, mana tahu kita tarik ahli komuniti, kita boleh tarik orang-orang yang bukan ahli juga untuk join. Dia di samping kita marketkan yang kita ajak untuk partner gitu tu kan, yang kita collab sama-sama tu kan. So menaikkan juga. Aktiviti sebelum ni pun kita banyak collab juga. Saya kata dengan Agih Bubur Lambuk itu kan, kita collab dengan Michael Out kat Seri Gombak. Untuk potong rambut percuma tu kita collab dengan JBK Barber Turf. Yang baru-baru ni kita main paintball, kita collab dengan Ali King Gombak. Betul. Jadi dalam kita orang buat aktiviti tu, kita collab dengan pengusaha, usahawan Gombak juga. Dalam masa sama benda tu akan pendedah untuk orang lah. Orang pun kenal dia punya brand, orang pun kenal dia punya ni. Waktu kita buat paintball tu pun rupanya ramai tak tahu kat Gombak ni ada paintball. Dia kat sebelah UAE je. Mungkin tempat dia tersorok ataupun dorang pendedahan lah. betul. Jadi bila kita buat macam ni, aktiviti macam ni, kita buat poster, kita blast kat semua media sosial lah. Orang pun terkejut, oh ada paintball sini, oh kat Gombak ada paintball. Ini satu benda yang positif lah dalam masa kita buat beraktiviti. Dia juga pendedahan untuk usahawan-usahawan Gombak, orang Gombak juga. Betul. Sebab dalam Gombak ni sebenarnya banyak lagi yang kita yang belum explore kan. Ada tempat-tempat yang menarik yang orang tahu, Luyam dan sebagainya. Tapi kalau ikut orang Gombak ni sebenarnya dia luas. Kalau ikut daerah sampai ke Kuang. Kan? Okey. Kita pun nak menjelang Aidiladha. Kan? Macam komuniti asal Gombak ada penganjuran korban ke atau terlibat dengan aktiviti korban? InsyaAllah. Kita dah dapat satu confirmation. Okey, kita akan adakan sesi korban lah. Kita akan korban tumbangkan satu seekor lembu. Tapi kami masih dalam perbincangan. Walaupun memang kita tahu kan kami ni nak raya dah. Dah ada dah. Kita cuma nakkan tempat. Kita masih lagi dalam perbincangan antara kita orang punya JK dalam kita punya team. Kita akan ibahkan dekat kita orang punya media sosial, kita akan ibahkan nanti. Ya, betul. Media sosial. Untuk edaran kupon sebagainya. Betul. Jadi itu memang Komuniti asal Gombak 100%. Betul. Okey. Apa ni? Asal Gombak, kan? Bila saya tengok juga dalam portal dalam Facebook pun ada juga apa mempromosikan perniagaan, okay? Jadi macam mana? Adakah kita nak promote macam saya ada produk ke, siapa ada produk ke yang nak advertise di iklanan. Macam mana? Untuk iklan, kita ada buat iklan tu untuk kita sediakan perkhidmatan iklan untuk usahawan-usahawan dekat dalam Gombak je lah, untuk kita naikkan dia punya perniagaan, kita naikkan sale dia dan sebagainya. Sebenarnya kita bermula iklan ni dengan iklan percuma.
Kita bermula dengan iklan percuma, tapi dari semasa ke semasa kita kenakan bayaran sebab kita nak kawal iklan tu supaya iklan tu tak terlalu banyak kat dalam page, jadi kita nak seimbang lah. Perkhidmatan iklan tu memang kita sediakan. Seimbang lah dari Informasi, perniagaan, kegiatan masyarakat Gombak. Mungkin boleh terang kita pun ada hashtag kan? Hashtag untuk beberapa kategori. Betul. Hashtag. Kita ada hashtag lah. Setiap kali kita post, kita ada hashtag lah. Untuk mudah buat carian. Betul. Untuk mudah pencarian, kita ada hashtag iklan asal Gombak. Hashtag trafik asal Gombak. Trafik kejaya asal Gombak. Hashtag kejaya asal Gombak tu untuk kerja kosong lah. Iklan kerja kosong. Iklan lah. Untuk trafik, video-video berkaitan kemalangan, lepas tu trafik semasa. Kalau hashtag berita asal Gombak, yang info-info yang isu-isu yang selalu naik ke dalam berita asal Gombak, banyak lagi hashtag. Umum lah. Betul. Okey. Asal Gombak. Orang boleh katakan branding tu agak kuat dah sekarang. Okey. Kan? Jadi awak asal mana asal Gombak kan? Okey. Turut mengeluarkan merchandise. Mungkin boleh kongsikan apa merchandise yang ada asal Gombak untuk keluarkan. Kita ada banyak merchandise kita keluarkan. Contohnya seperti baju, stiker, lanyard, cap dan sebagainya lah. Kita buat merchandise ni pun dalam masa yang sama kita nak mempromosikan juga nama Gombak tu sebenarnya. Kadang-kadang kita pakai baju asal Gombak pun orang tegur asal Gombak. So kat situ pun ada satu promosi lah, betul tak? ada satu macam orang kata prap lah. Ya betul, kita perkenalkan Gombak tu, orang sebut-sebut perkenalkan Gombak tu. Kita ada sediakan pelbagai merchandise lah. Antara merchandise yang T-shirt. T-shirt, cap, stiker banyak lah. Stiker Saya masa Hari Belia Negara tadi berkesempatan singgah sebentar di booth tu, memang saya nampak banyak merchandise lah dengan T-shirtnya, dengan stikernya. Jadi kita ada soalan yang terakhir. Tapi macam biasa kita ke commercial break dahulu. Okay, kembali kita bersiaran dalam Borak Gempak Belia Gombak #BGBG #OMG Orang Muda Gombak. Jadi kita masih lagi dengan asal Gombak dan juga komuniti asal Gombak. Itu dia dua kan, dua entiti. Sebelum tadi kita belum commercial break dengan lagu raya yang agak macam esok nak balik kampung je kan. Okey. Kan, merchandise tu saya agak tertarik sebenarnya merchandise sebab dia sebagai salah satu sumber pendapat ekonomi juga untuk menggerak. Yalah, macam saya sendiri pun berpengalaman berpersatuan. Jadi sebagai salah satu sumber pendapatan. Ramai juga yang tanya, kat mana sebenarnya nak beli merchandise ni? Adakah dijual di gedung-gedung pasar raya? Oh cik. Kita ada kedai. ada booth ke atau kedai ke? Kita ada kedai yang bersifat konsep store lah. Konsep store ni kita akan satu kedai merchandise yang kita akan kumpulkan semua merchandise daripada brand-brand Gombak. Kita kumpul daripada saya asal Gombak, ada brand daripada Gombak Road, Pajar Gombak, Gadang, kita masukkan barang-barang, stiker-stiker dorang, baju-baju dorang, kita kumpulkan kat situ. Nama kedai ni Hub Buatan Gombak. Hub Buatan Gombak ni terletak di Medan Selera, Sungai Pusu. Berhampiran dengan UIA lah. Berhampiran dengan UIA, Uni KL, BMI. Produk-produk tu Semua dalam tu made dari Gombak. betul. Wah, itu kita kena pergi nanti. Tuan Director? Boleh ya? Kita pun nak Antara dia macam-macam lah branding. Macam local brand lah. Betul. Local brand Gombak lah. Kita pun nak naikkan nama-nama brand-brand Gombak ni kan. Diorang pun adakan, diorang buat merchandise. Diorang jual online. Jadi kadang-kadang memang tak ada masa lah kan. Nak setiap masa COD ke apa kan. Jadi bila diorang nak customer diorang nak dapat kan, diorang tanya Hub Buatan Gombak ni. Hub Buatan Gombak ni kita akan letak produk-produk diorang. Memang ada stok lah. Ada stok terus. Datang terus boleh ambil je. So Hub Buatan Gombak tu Manage oleh Saya asal Gombak. asal Gombak. Wah, ni satu yang
Ini first time ni baru Dan hub Water Gombak tu juga berfungsi sebagai hub untuk komuniti kita orang juga. Kita orang akan buat program-program kat situ juga. Kebanyakan Kira jadi one stop center lah sebenarnya untuk Pusat operasi untuk komuniti pusat juga. operasi lah. untuk Gombak. Okey. Tadi kita ada bercerita tentang apa? Keahlian. Saya tertarik sebenarnya bila saya pegang kad ni. Kad asal Gombak ni. Nama dia, wah, kad dia 002 keahlian dia. Kan? Jadi sebenarnya tadi banyak juga yang saya dipahamkan rakan strategik yang terlibat untuk kad asal Gombak ni. Mungkin Abang Anwar boleh cerita Bagi pihak komuniti kami, untuk rakan strategik tu kami gelarkan sebagai rakan kongsi. program rakan kongsi. Program rakan kongsi lah, di mana kita ajak peniaga-peniaga sekitar Gombak ni untuk collaboration dengan kita menjadi rakan kongsi kita. Antaranya saya sebutkanlah, sebelum lepas ni saya akan tunjukkan sedikit My Shell Out di mana Seri Gombak. Seri Gombak. Taman Seri Gombak. Barber Turf Gombak, GBK Hair Wash, GBK Barber Turf dekat Seri Gombak juga. Ali King Studio ni bertempat di Medan Idaman. Merong Spot kat mana Malay? Batu 6. Dekat kawasan Batu 6, Gombak, Jalan Gombak. Main Room Karaoke dekat Prima Seri Gombak. Okey, siapa yang minat karaoke tu. Lepas tu Ali King Paintball ni berdekatan dengan hub kami lah di Sungai Fusu di UIA. Dengan D Brothers Clean. D Brothers Clean ni konsep dia mencuci mencuci kapet, kereta, betul. Di situ untuk kami setakat ni termasuk dengan persatuan termasuk dengan hub Buatan Gombak lah. Okey, kiranya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. 8 rakan strategik. rakan strategik, Dan rakan akan kongsi. ditambah dari semasa ke semasa. Ya, betul. Kalau pergi tunjuk je kad ni. Ke atau ada stiker ke atau ada macam Betul. Kedai tu akan ada stiker lah yang bagi tahu diorang ni rakan kongsi kita. Tunjuk je kad, dapat diskaun-diskaun yang tertera. Betul. Satu lagi lupa pula saya nak tanya. Keahlian ni boleh berumur daripada berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Jadi antara kelebihan sebagai menjadi ahli komuniti asal Gombak ni, kita ada kita boleh panggil dia apa? Diskaun kad. Privilege kad kepada ahli. Jadi yang mana yang nak join komuniti asal Gombak ni boleh lihat link di Facebook, di media sosial asal Gombak. RM50 untuk seumur hidup. Dapat baju, stiker, kad ahli. RM50 dapat baju, stiker, kad Ke ahli. seumur hidup. Balik modal. Akan datang memang akan bertambah lagi ke rakan strategik ni atau ada terbuka kepada mana-mana? Menyeru juga, sekiranya ingin menjadi rakan kongsi kami, mungkin boleh DM kami secara terus di media sosial kami. Betul. Pada yang nak jadi rakan kongsi, yang nak bekerjasama dengan asal Gombak, boleh terus kontak diorang kan. So lebih banyak benefit yang ditawarkan saya lebih kali Situation lah. okey. Satu soalan bang. Ya, saya. Ini teka-teki lah sebenarnya. Ayam apa yang bertelur dekat atas gunung? Bertelur dekat Atas gunung. atas gunung. Wah. Ini spoiler Yang pendengar yang tengah menonton live ni pun boleh type jawapan kat bawah tu. ayam apa yang bertelur dekat atas? Ini kita santai-santai je lah kan. Betul, Okey. saya faham. Dekat atas gunung. Boleh tulis jawapan cepat. Mungkin viewer boleh tolong. Ada gift kot. Kita akan boleh. Ayam apa bertelur dekat atas gunung? Saya pas. Malai. Ya, ada yang jawab tak? Atau director ke? Genting Island pula. Ayam Genting Highland. Ayam bertelur di atas gunung bang. Ni teka-teki ni abang punya ke atau dah ada orang punya sebelum ni? Ini zaman media sosial lah. Zaman media sosial. Kita bagi satu soalan je. Jangan boleh jawab lagi. Kita ada boleh. Tolong Kan? mungkin Tolong mana tahu ke kan? kalau buat Yang ni soalan kebat. Orang kata. kebat. Ada yang bagi jawapan? Tak ada. Okey, ayam betina bang. Ayam betina. Sebab ayam betina je yang bertelur.
Okey. Jadi kita pun dah Terkena. kita pun dah nak ke akhir sesi bersama dengan Asal Gombak dan juga komuniti Asal Gombak. Jadi antara harapan Asal Gombak, kita bermula dengan Abang Anwar lah. Harapan kami Komuniti Asal Gombak lah. Harapan kami menyeru kepada semua yang berminat, terutamanya kepada orang-orang Gombak, anak-anak muda Gombak, orang lama Gombak. Sekiranya berminat untuk menyertai untuk menjadi ahli Persatuan Komunitas Asal Gombak, okey, dipersilakan. Berbaloi-baloi lah untuk bayaran RM50 tu ya, Mak Lai ya. Macam-macam aktiviti, insyaAllah bukan untuk tahun ni, bukan untuk tahun depan, insyaAllah untuk berterusan pada masa-masa akan datang. Segala keistimewaan yang apa sahaja yang Gombak ni ada, kita akan berikan kepada komuniti, insyaAllah. Macam Asal Gombak, kita mengharapkan sokongan daripada follower-follower kita jugalah, sokongan yang berterusan untuk kita terus bergerak, menyebarkan info untuk Gombak, untuk manfaat semua lah. Kita harap portal Asal Gombak dan komuniti Asal Gombak ni akan dimanfaatkan, akan bermanfaat kepada seluruh warga Gombak lah. Okey. Kepada penonton kita, ini bukan kali pertama atau terakhir untuk terjemput Asal Gombak. Di masa akan datang lagi kita akan bawa juga, mungkin ada informasi yang boleh dikongsikan juga dalam OMG Borak Gempak Beli Gombak ni. Jadi saya ucapkan terima kasih daripada tim production, juga mengucapkan terima kasih kepada Asal Gombak atas kesudian, walaupun dah nak menjelang Aidiladha ni, tapi tak kisahlah, kita Asal Gombak kan. Jadi tak. Terima kasih juga jemputan lah. Okey. Okey. Jadi jangan ke mana-mana. Kekal bersama kami. Boleh share dulu, boleh berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Okey, kembali kita bersiaran dalam Borak Gempak Beli Gombak #BGBG #OMG Orang Muda Gombak. Okey, bersama saya sebelah ni seorang yang agak istimewa lah sebenarnya bagi saya, Yang Mulia Tengku Ahmad Mujahid Tengku Mahmud. Tapi dia marah saya tadi, jangan panggil Moja je. Jadi mungkin boleh terangkan sikit tentang KTB. Kita tentang KTB. Alright, insyaAllah. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, terima kasih banyak Tuan Kamarul. Jangan Tuan pula. On kuat Beli Gombak. Hashtag apa? BGBG Hashtag BGBG, hashtag OMG. Okay, so first of all, terima kasih lah kerana jemput kami belia daerah Gombak dan latar belakang Kolej Teknologi Besari. Sebelum saya terangkan tentang Kolej Teknologi Besari, maknanya saya perlu kupas dululah owner dia. Maknanya owner dia iaitu Peyatim, iaitu Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia. Jadi Peyatim ni tahun 1990 ditubuhkan, maknanya masa saya umur setahun lah dah lama dah. Maknanya very established. Jadi Peyatim ni dia ada visi untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan, dan asnaf-asnaf serta anak yatim untuk ubah nasib dia orang. Jadi macam mana dia orang nak ubah? Dia orang fikir, think tank dia pada masa tu berfikir, okey, kita tubuhkan universiti ataupun college, baru boleh kita ubah nasib keluarga orang-orang susah ni lah. Jadi disebabkan itu tuan, barulah tercetusnya dia orang ni tubuh 4 buah institusi. 4 buah institusi. 4 buah institusi. Antaranya? Antaranya satu Universiti Kolej Bestari pada tahun 1997, iaitu di Kuala Terengganu lah STU. Kita ada asasi sampai PhD lah sekarang Jadi itu pertama. Yang kedua iaitu Kolej Teknologi Bestari Ampang, Kolej Teknologi Bestari HQ di Terengganu juga. Yang tu pada tahun 2013 ditubuh. Yang tu ke arah kemahiran lah. Ke arah kemahiran. Yang UCB tu Universiti Kolej Bestari di ke arah MQA. Jadi kemahiran kita ada 3 institusi, KTB Ampang, KTB HQ dan Institut Kemahiran Bestari. Institut Kemahiran Bestari tahun 2002 ditubuhkan. 2002. Jadi KTB Ampang khususnya hari ini kita nak discuss KTB Ampang, iaitu ditubuhkan pada 2016. Baru lagi. Baru lagi. Baru lagi. Okey. Untuk makluman, Kolej Teknologi Bestari Ampang ni
merupakan rakan strategik bagi MAYC Selayang dalam usaha kita menyediakan ruang ataupun kita panggil platform untuk anak-anak muda khususnya menyambung pengajian. Jadi mungkin juga anak-anak muda ni nak bertanya sebenarnya di Kolej Teknologi Bistari Ampang ni apakah kursus-kursus yang ditawarkan? Okey, terima kasih. Ada berapa sih? Terima kasih Tuan Kamarul. Boleh panggil tuan Jangan tuan, panggil bro lah, Kamarul bro. je. Bro boleh. Saya jadi macam Dia orang kuat, orang penting. Tidak kan saya panggil yang bully kan. Okey, Bro Kamarul. Di Kolej Teknologi Bistari Ampang, kita sekarang ni baru tawarkan 2 program, iaitu pengurusan pejabat, office management lah. Kita ada tahap 3 hingga tahap 4, iaitu tahap 4 tu diploma lah, equivalent to diploma. Dan juga rangkaian komputer. Rangkaian komputer ni dia orang belajar macam mana nak repair komputer. Kita juga add on value repair telefon, serta juga dia orang buat networking lah. Maknanya internet everything lah. Sebab semua sekarang ni ke arah digital. Ya, betul. Jadi dia orang perlu tahu hardware. Jadi kita baru ada dua kursus taman. Kursus yang ditawarkan. Okey. Adakah kursus yang ditawarkan di KTB ni mendapat pengiktirafan daripada pihak kerajaan? Okay, actually ni question yang sangat bagus lah Tuan Kamarul. Maknanya Sebab ramai juga yang takut. Tuan Kamarul, Bro Kamarul. Ramai juga takut kata nanti kan aku kat Betul, sini kan. betul. Jadi tak ditiraf dan sebagainya, mungkin boleh dirungkaikan misteri tu. Okey, betul. Sebab ramai sebenarnya bimbang hal ini. Dan ramai yang bertanya kepada kami tentang kesohihan lah sijil ni, kesohihan. Jadi jangan bimbang, maknanya dah macam GoPro lah ada produk. Okey, jangan bimbang, maknanya Kolej Teknologi Bistari Ampang di bawah Kementerian Sumber Manusia. Oh, Kementerian Sumber Manusia. Di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi kita dapat lesen lah. Kita dapat lesen untuk running tu. Jadi nak cerita dia, semua graduan-graduan yang dikeluarkan oleh Kolej Teknologi Bistari Ampang, dia sijil dia keluar ada jata negara. Wah. Dia jata negara keluar. Jadi dia bukan sijil-sijil biasa kolej keluar kan. Okay. Jadi bila sijil jata negara ni dia pelibatan kerajaan kan. Bila dia pelibatan kerajaan ni dia punya status nak mensijilkan tu pun dia ada step dia. Jadi benda tu memang kita tak boleh belilah. Tak ada isu beli-beli. Dia bukan macam MC beli Tak ada. Jadi maksud dengan kata lainnya, dia punya penjagaan tu sampai dia ada lantikan PPL. PPL tu bermaksud pegawai penilai luaran. Pegawai penilai luaran dilantik oleh Kementerian Sumber Manusia. Iaitu daripada orang luar untuk datang untuk menilai calon-calon kita. Sama ada dia layak ke tak. Jadi dengan penilaian tu barulah dia boleh keluarkan sijil yang ada jatah negara tu lah. Sedangkan nak menjadi calon menantu pun dinilai, ini kan pula nak dapatkan. Betul. Jadi sijil kita bukan sekadar boleh berhenti di situ je. Maknanya dia boleh sambung lagi ke degree. Mana-mana universiti. Mana-mana universiti sijil diploma kita diiktiraf. Boleh masuk mana-mana universiti dan juga sekarang ni ada apel. Universiti-universiti ada tawar apel. Jadi apel ni dia boleh ambil diploma, dia boleh forward terus ke masters. Master. Jadi tak perlu ambil degree. Boleh jadi, kira masuk ni lepas boleh terus express. Yes, express ke apel lah maknanya. Sekarang ni Saya mudah. dulu penuh dengan onak duri. Betul. Kan? Daripada sijil ke HND. Wow. Wah, Higher National Diploma. Ini sekarang dah boleh terus apel. Oh, macam express highway ya. Betul. Okey. Kita ada soalan seterusnya. Okey. Bukan teka-teki lah. Tapi kita ke commercial break dulu. Masih ramai lagi rupanya ibu bapa yang tak tahu tentang perkara ini. Kalau ada anak-anak kita yang tanpa lulusan PT3 atau SPM, jangan risau sebab mereka masih ada lagi peluang dan layak untuk mendapat persijilhan SPM hingga diploma. Jadi jangan gusar atau bimbang sebab Tok Abah ada cara nak bantu. Di Kolej Teknologi Bistari Ampang, KTB, kami ada jalan penyelesaiannya.
KTB menyediakan program persediaan kemahiran sepenuh masa. Matlamat KTB ialah untuk membantu dan membimbing golongan sasar untuk menyambung pelajaran dalam bidang kemahiran. Mereka termasuklah keluarga asnam B40, anak yatim, pelajar yang tiada kredit dalam SPM dan pelajar yang lebih cenderung dalam bidang kemahiran. Program ini terbuka untuk yang berumur 16 hingga 45 tahun dan mempunyai kelayakan minima 2M, iaitu membaca dan menulis saja. Tempoh pembelajaran yang singkat, hanya 2 tahun 5 bulan saja untuk memperoleh persediaan ini, insya-Allah. Sijil ini diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Oleh itu, anda tidak perlu bimbang tentang kesahihan sijil ini. Yuran yang dikenakan adalah rendah dan berpatutan. Banyak tawaran menarik menanti anda. Antaranya, 1. Yuran daftar hanya RM100. 2. Kelas SPM pun cuma bagi pelajar yang mendaftar masuk pada umur 16 tahun. 3. Pinjaman pelajaran melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK. Dan 4. Allowance sara diri RM600 setiap bulan. Yang bestnya, penginapan dan penghutan disediakan bagi pelajar luar Selangor. Jadi tunggu apa lagi? Jom bangunkan diri dan ubah nasib bersama dengan KTB Ampang. Buat tindakan segera dengan hanya klik link di bawah untuk maklumat yang lebih lanjut. Adakah anda sudah bekerja lebih dari 5 tahun tetapi tidak mempunyai sijil maupun diploma? Adakah ini punca yang membutuhkan peluang kenaikan pangkat untuk anda? Jangan risau. Di Kolej Teknologi Bestari Ampang ada jalan penyelesaiannya. KTB menyediakan satu kaedah dipanggil PPT, Fast Track, yang merupakan pengiktirafan pengalaman terdahulu. Melalui kaedah ini, anda boleh dipersijilkan sehingga ke tahap diploma hanya berdasarkan pengalaman yang anda ada. Dengan kaedah ini, anda tak perlu berhenti kerja ataupun belajar sepenuh masa. Tapi anda perlu hadir ke kelas selama 4 hari saja. Sijil ini diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Anda tak perlu bimbang tentang kesohihan sijil ini. Yuran dikenakan, ya Allah, rendah dan berpatutan. Buat tindakan segera. Mari ubah nasib kita bersama dengan Kolej Teknologi Bestari Ampang. Okey, kembali kita bersiaran dalam Borak Gempak, Belia Gombak, #BGBG, #Orang Muda Gombak. #OMG, Orang Muda Gombak. Ni dia tersasul-sasul ni biasalah kan. Okey. Kalau sebelum rehat tadi, kita ada lihat iklan yang berkaitan dengan program pencapaian terdahulu. Okey. Saya dipahamkan Kolej Teknologi Bestari menawarkan sebuah program yang dinamakan program pencapaian terdahulu. Mungkin boleh terangkan sikit berkaitan dengan program PPT. Okay, thank you Bro Kamarul. Okay, PPT ni stands for Pengiktirafan Pengalaman Terdahulu. Jadi program ni sangat dekat dengan kita sebab program ni khusus kita bina untuk bantu belia-belia lah. Kita bantu belia-belia. Jadi pada asalnya kita duduk berfikir macam mana kita nak bantu belia yang orang kata dah kompeten. Dia dah kompeten, dia dah berada di industri sudah lama. Walau bagaimanapun dia masih dipersijilkan, dia belum dipersijilkan, hanya ada SPM saja. Tapi sedangkan kalau kita nak compare dia dengan graduan baru keluar ni, dia jauh lebih mahir. Pengalaman dia. Pengalaman dia jauh lebih mahir. Jadi disebabkan itu kita maknanya bersama JPK kita tubuhkan PPT, Pengiktirafan Pengalaman Terdahulu, untuk cater belia-belia dan orang-orang lain yang orang kata pakar industri tetapi belum dipersijilkan. Maksudnya mereka yang bekerja. Yes, mereka yang bekerja. Jadi mereka yang bekerja 5 tahun ke atas boleh turut serta program kami. Dipanggil PPT ni. Jadi boleh scan di QR, boleh scan di QR untuk daftar. Jadi pendaftarannya mudah. Dia daftar, kita menduduki exam, menduduki kelas dia hanya 4 hari. 4 hari. 4 hari saja, tuan. 4 hari tu 3 hari iaitu kelas, 1 hari exam. Dengar memang macam mustahil kan? Tapi itulah dia.
kita nak memudahkan para pekerja-pekerja mahir kita untuk tak perlu tinggalkan kerja dia, untuk terus boleh join program ni dalam masa sama dia sedang bekerja lah. Okey, jadi memang perkara baik. So saya harapkan ramai belia-belia di luar sana yang tahu program ni. Jadi dengan ketahuan ni diorang boleh dipersijilkan, insya-Allah lah. Ini juga salah satu orang kata sebagai untuk pekerja tersebut add on value lah. Betul. Menambah nilai lah. Sebab mungkin juga dengan persijilan ni juga mampu meningkatkan pendapatan mereka. Mungkin? Betul, Bro Kamarul. Jadi dengan orang duk berfikir, kenapa saya nak lagi dipersijilkan? Okey, banyak perkara lah. Perkara pertama, dia dibolehkan kenaikan gaji, insya-Allah jika ada peluang untuk kenaikan gaji. Satu lagi, kenaikan pangkat. Peluang kenaikan pangkat mungkin bukan di tempat sedia ada, mungkin di tempat lain dia dapat offer dengan persijilan dia. Jadi benda tu sangat baik untuk dia lah. Satu lagi, untuk kita Malaysia nak ke arah negara maju, kita perlu ada tenaga mahir 35%. 35%. Sekarang kita ada 30% macam tu lah. Jadi kita tenaga mahir tu bermaksud diploma ke atas. Jadi dengan CJPPT ni kita boleh membantu negara lah ke arah negara mahir. Maksudnya keboleh pasaran tu sangat tinggi lah. Yes, betul. Dan dengan PPT tu juga bukan sekadar tu, dia habis je PPT tu dapat diploma, dia boleh juga sambung degree ataupun dia nak buat apel sambung masters terus pun boleh. Maknanya Semuanya sekarang ni mudah mudah. Kan? Kalau zaman dulu kita duduk bertapa atas gunung semua kan. Betul kan. Menuntut lah kan. Weh, aku lepas ni apalah kan. Rupanya sekarang ni ada apel. Ada Aduh, apel. ibarat macam highway suka lah. Kan? Dia mudah laju. Laju ke kan. Jadi tak ada sebab kenapa. Sebab kita punya program tu very singkat dan memang dia nak cater orang yang memerlukan. So minta ramai-ramai lah penonton kat luar sana biar ramai orang lebih tahu. Jadi saya nak puji sikit lah MAYC, sebab MAYC Selayang ni dia ambil inisiatif, maknanya untuk perjuangkan PPT ni untuk sama-sama bantu belia-belia. Jadi sangat baik lah. Sangat baik benda ni. Okay. Apa ni? Yang ramai juga nak tahu sebenarnya. Okey. Syarat kelayakan minimum sebenarnya nak ikut tempoh program PPT ni. Adakah perlu ada basic sijil kemahiran ke atau tak perlu? Cukup hanya dengan pengalaman kerja? Sebab macam saya pun mungkin kalau ada kursus-kursus lain yang ditawarkan mungkin juga nak turun serta. Kan? Sebab salah satu lagi program ni tidak mengganggu waktu bekerja. Jadi mungkin boleh. Abang Moja Abang kita. Moja boleh. Okey. So program PPT ni syarat kemasukan dia mudah. Maknanya very straightforward lah. Syarat kemasukan dia perlu bekerja, ada pengalaman bidang yang dia bekerja tu at least 3 tahun. 3 tahun. At least 3 tahun untuk dia disijilkan tahap 3. Jadi bila dia dah ada sijil tahap 3, dia dah boleh persijilkan next step lah. Jadi mudah saja. 3 tahun dah boleh mohon dah. Maksudnya 3 tahun tu bermula dengan sijil dulu. Mula dengan sijil dulu. Dia mula dengan tahap 3 dan tahap 4. Tahap 3 dan tahap 4. Kaedah persijilan ni mudah. Dia melalui proses PPT ni melalui proses amali. Jadi dengan contoh erti kata lain, kalau kita ada untuk contoh jahitan lah bro. Jahitan pakaian. Jadi bila nak dipersijilkan PPT jahitan pakaian, dia perlu datang ke kelas 3 hari. Dan hari terakhir tu soalan dia simple. Soalan dia minta jahit baju kurung dalam masa 3 jam. Okey. Jadi selepas 3 jam tu katakanlah kalau dia jahit chongsam, dia gagal lah. Dia gagal lah. Tetapi kalau selepas 3 jam tu dia jahit baju kurung, dia dah kompeten. Jadi di situ pegawai JPK dah mengatakan okey, mengikut pelatih ni dah mahir. Dia okey. boleh menjahit. Jadi apa lagi bukti? Selepas itu dia dipersijilkan. Mudah, sangat mudah. Sangat mudah. Okey. Amai juga yang tanya. Berapa sebenarnya yuran pengajian untuk turut yang dikenakan bagi khusus Untuk khusus PPT ni.
Okey, untuk khusus PPT ni, untuk makluman semualah. Kalau di luar sana ada 5,000 per tahap ada, ada 3,000 per tahap ada. Tetapi kita tawar paling murah lah maknanya sebab kita nak bantu belia-belia dan kita nak bantu orang-orang yang memerlukan insya-Allah. Jadi dengan KTB kita tawar dengan luar per setiap tahap iaitu 1,500. Walau bagaimanapun berita baik dengan MAYC kita kerjasama. Maknanya MYC Selayang ni dia sangat prihatin dengan belia-belia. Jadi MYC Selayang ni dia kata tak apa, kita bantulah. Kita bantu bersama. Jadi hanya 1,150 sahaja. 1,150? Per tahap. Per tahap? Jadi kalau nak sampai ke diploma 2 tahap, jadi kali 2 lah. Kali 2 lah. Jadi pada belia-belia yang sedang menikmati pekerjaan anda, yang nak sambung untuk mendapat PPT program ni, saya rasa wajarlah anda rebut peluang ni. Sebab ini adalah satu pengiktirafan yang program yang sangat bagus. Tapi sebelum kita seterusnya, kita commercial break dulu. Stay tune, jangan lupa share. Adakah anda sudah bekerja lebih dari 5 tahun tetapi tidak mempunyai sijil maupun diploma? Adakah ini punca yang membutuhkan peluang kenaikan pangkat untuk anda? Jangan risau. Di Kolej Teknologi Bestari Ampang ada jalan penyelesaiannya. KTB menyediakan satu kaedah dipanggil PPT, Fast Track, yang merupakan pengiktirafan pengalaman terdahulu. Melalui kaedah ini, anda boleh dipersijilkan sehingga ke tahap diploma U hanya berdasarkan pengalaman yang anda ada. Dengan kaedah ini, anda tak perlu berhenti kerja ataupun belajar sepenuh masa. Tapi anda perlu hadir ke kelas selama 4 hari saja. Sijil ini diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia. Anda tak perlu bimbang tentang kesohihan sijil ini. Yuran dikenakan, ya Allah, rendah dan berpatutan. Buat tindakan segera. Mari ubah nasib kita bersama dengan Kolej Teknologi Bestari Ampang. Okey, kembali bersiaran dalam Borak Gempak, Belia Gombak, #BGBG, #OMG, Orang Muda Gombak. Kali ini dia straight tak tersasul. Okey. Bersama saya, Moja, pengurus Kolej Teknologi Bestari, antara rakan strategik MAYC. Soalan tadi, saya nak bertanya soalan tu, tapi director kata, kita break kan. Okey. Yuran pengajian, sebenarnya ada ke, boleh ke sebenarnya seorang tu membuat pengeluaran KWSP nak melanjutkan pelajaran ni? Alright, soalan yang sangat baik lah bro Kamarul. Jadi boleh, memang dia boleh buat bayaran melalui KWSP, pengeluaran KWSP, tabung 2 kalau tak silap saya. Maknanya kita akan keluarkan offer letter dan dia boleh mohon lah maknanya untuk pengeluaran tu. Walau bagaimanapun, kepada yang tiada KWSP, dia juga boleh bayar ansuran. Dia boleh bayar ansuran. Maksudnya pendaftaran dia, maknanya mungkin dia bayar 500 dan tengah kelas 500 dan selebihnya masa hari sebelum exam pun boleh. Maksudnya kita ada hashtag baru lah. Hashtag Study now, pay later. Boleh. Okey. So, memang sangat mudah. Kita boleh buat pengeluaran KWSP. Saya rasa itu agak mudah dengan dapat surat tawaran. Kita boleh ke KWSP buat permohonan dan sebagainya. Okey. Selain daripada khusus yang ditawarkan, apa perancangan yang akan datang? Yang kita tahu sekarang untuk PPT kita ada 2. Satu pengurusan syarikat dan satu lagi networking. Mungkin ada perancangan di pihak KTB Ampang untuk memperluaskan lagi kursus-kursus seperti ini, sebab bukan hanya 2 ni, mungkin akan datang. Ada bro Kamarul, memang kita dalam perancangan sebenarnya. Untuk PPT kita dalam perancangan untuk tambah digital marketing. Digital marketing. Digital marketing. InsyaAllah lah dalam tahun ni juga kita akan tambah satu lagi ikut program iaitu digital marketing. Jadi dengan digital marketing lebih ramai lah orang luar sana yang pro marketing ni boleh turut serta. Boleh turut serta dan dipersijilkan insyaAllah. So digital marketing macam-macam sekarang. Sekarang ni bila dah dunia digital ni, macam-macam lah, TikTok lah, apalah. Kan? Mungkin ada juga nanti akan datang khusus-khusus seperti berikut. InsyaAllah. Okey.
bagaimana cara nak mendaftar? Okey, mudah. Cara nak mendaftar tengok QR code. QR code. Kalau kat sini ada QR code dia. Ada QR code. Bukan ni. Tak ada. Bukan. Di screen, Ada di di screen, bawah tu. di Tengok screen. betul-betul. Boleh scan QR code tu. Maknanya boleh scan terus. Kalau tak pun boleh tangkap gambar dulu ataupun later on. Ataupun boleh juga WhatsApp saya direct pada 018 9861 859. 018-9861-859. Boleh WhatsApp cakap saya dengar daripada belia. Daripada ni borak gempak. Borak gempak #biji-biji, #OMG. Sebab kalau tak cakap kita tak kena pasti dan mungkin harga tu tak dapat harga special macam ini. Betul. Jadi harga yang special dengan MAYC Selayang ni melalui kena maklum lah, kena maklum. InsyaAllah. So pada belia luar sana, boleh tengok dekat skrin tu kita ada sediakan QR code untuk pendaftaran. Tadi pun Bro Moja pun dah kongsikan direct talian dia untuk dihubungi. Okey. Saya berkesempatan hadir ke Kolej Teknologi Bistari. Setakat hari ini, berapa ramai yang dah graduate dalam program PPT ni? Okey, program PPT ni sebenarnya baru kita tawarkan lah. Kita buat pilot project selama 2 tahun lebih lah. 2 tahun. Maknanya pilot project tu kita persijilkan kita punya staff-staff dan staff-staff subsidiary company dalaman di bawah PIATIM. Iaitu Yawatim dan lain-lain lah. Sebab kita nak tengok dulu macam mana progress dia okey tak. Jadi dalam 2 tahun lebih. So tak banyak lah dalam yang dah berjaya tu ada 100 lebih lah yang telah dipersijilkan 100 lebih. Dan ada seorang graduan kita bulan 9 ni dia dah masuk masters. Master? Dia daftar dia dapat diploma dan dia akan sambung masters lah. Maknanya melalui program PPT tu. Dia akan sambung melalui apel masuk masters bulan 9 Masters tu di universiti lain atau di universiti teknologi Bistari? Dia mohon dengan universiti lain lah. Universiti lain. Tapi nak katakan sijil tu boleh. Wah. Dah berjaya lah. Maksudnya laku lah. Bukan orang kata biasa-biasa lah. Bukan biasa-biasa lah. Okey. Maksudnya kat sini kita boleh katakan ini bukan satu program yang biasa. Yang ini sangat membantu belia di luar sana. Bagi yang tak bekerja atau lepas SPM ada kos-kos lain yang ada di KTB? Ada, kita juga ada tawarkan short course. Maknanya belajar Canva, kita belajar repairing komputer, repairing telefon dan juga TikTok business dan lain-lain lah. Dari masa ke semasa kita tengok trend. Kita tengok apa yang demand yang memerlukan dan kita cuba untuk sediakan. Jadi program-program short course kita biasanya murah je. 50 hingga 100 macam tu je per person. Dan untuk 2-3 hari lah. Sekali makan. Sekali makan. InsyaAllah. Okey. Perancangan akan datang. Mungkin daripada segi pada belia mungkin ada harapan atau mungkin juga boleh promokan lagi kan Kolej Teknologi Bistari ni agar ramai belia yang akan memilih Kolej Teknologi Bistari ni sebagai tempat pertama sekali yang dia akan sambung belajar. Dan yang bekerja juga kita galakkan lagi untuk menambahkan ilmu, menambahkan sertifikat dia lah. Okay, thank you Bro Kamarul. Maknanya untuk Kolej Teknologi Bistari Ampang, maknanya full program lah, program dulu Jadi full program kita saya galakkan pada belia-belia di luar sana untuk turut serta. Jadi kita open juga untuk full program tu starting daripada lepasan PT3. Jadi jika kita
duduk di sekolah, maknanya kita kurang cenderung ke arah akademik. Jadi main jemput ke KTB Ampang. Jangan buang masa. Jadi lepas umur 16 tahun dia join KTB Ampang, dia hanya perlukan dalam 3 tahun, 2 tahun lebih 3 tahun lah. Maknanya 3 tahun, insya-Allah dia akan dapat diploma dan juga SPM. Sebab apa? Kita juga sediakan SPM kelas SPM percuma. Percuma setiap hari Khamis, maknanya kita ada kelas SPM lah. Walaupun bagaimanapun bukan kita target untuk skor A. Hanya menduduki, biar menduduki. Sebab kita tak nak para pelajar kita yang lebih cenderung ke arah akademik ni, kita tekan lagi dia SPM, letak dia lari lah. Okay. So dengan itu juga KTB ni kita cuba memikirkan pelbagai cara lah untuk add on value kepada para pelajar. Jadi disebabkan itu kita tumbuhkan BTS, Bestari Technology Services. Bestari Technology Services ni kedai komputer. Kedai komputer? Kedai komputer di apa? Di mall di Ampang lah. Saya apa? Tak apa, nanti kita boleh share betul. Kat boleh mana share. Okey. Minta maaf. Saya ada macam tu. Saya ada flyer saya tengok. Okey. So servis komputer Ya, betul. Jadi kenapa kita tubuhkan, susah-susah tubuhkan? Jadi kita nak training dia ni jadi usahawan. Usahawan dan juga macam mana dia orang handle repairing dengan customer service. Jadi dengan industri tu dia direct, bro. Jadi dia direct. Jadi dia belajar macam mana nak handle customer, dia belajar macam mana nak beli barang murah dan repair. Dan sikit sebanyak tu ada ilmu lah untuk keusahawanan. Jadi dia real time lah. Yes, real situation, real scenario. Jadi dengan itu juga while dia orang buat repairing di tempat kita, while dia orang belajar tu, dia dapat credit transfer dan juga dapat upah daripada KTB. Jadi para belia ni bila dapat upah tu dia happy. Betul. Lama-lama dapat upah, dia automatically pakar dalam bidang tu. Dia nak kerja tambah pula upah. dengan ada exposure yang real. Yes. Kan? Dengan yalah nak bila kita sebut customer service, macam mana nak handle customer. Betul. Ya, nak baik pulih, pastikan customer puas hati. Jadi bukannya orang kata benda yang sia-sia lah. Kan? Jadi kalau tidak bagus juga dalam akademik, boleh fokus ke bidang teknikal. Dia bukan tidak bagus, dia lebih cenderung lebih cenderung. Maafkan kemahiran. Ataupun kurang cenderung ke kurang akademik cenderung. lah. Jadi ada sebenarnya pilihan untuk anda semua belia-belia kat sana. Dan bermula daripada PT3 ya. Bermula daripada PT3. Jadi saya rasa ini satu benda yang sangat menggembirakan, dan ini adalah satu peluang yang sangat besar untuk belia-belia di luar sana rebut. Jadi bukanlah satu pengakhiran, tapi setiap yang bermula itu pasti akan membawa satu kebaikan di akan datang. Betul? Betul. Ada tambah sikit. tambah. Jadi Kata-kata untuk Kolej Besari program penuh. Jadi untuk pada pelajar-pelajar ni jangan bimbanglah kalau tak ada kemampuan. Maknanya boleh survey dulu kita punya yuran, memang insya-Allah lah jauh lebih murah daripada luar sana lah. Dan juga kita punya kemasukan pendaftaran hanya RM100 saja. Daftar masuk RM100 je. Itu pun kita tengok jika dia datang daripada orang susah, daripada ibu tunggal dan lain-lain. Kita kadang-kadang kita minta mohon dengan pengurusi eksekutif atas budi bicara dia lah. Kadang-kadang ada bayar RM10 saja masuk pendaftaran. So sebab apa? Sebab Kolej Teknologi Besari Ampang ni di bawah Peryatim, Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia, dan Peryatim ni dia bukan profit oriented. Dia memang nak membantu. Jadi jangan lepaskan peluang. Dan kepada belia-belia ataupun kepada yang kakak-kakak abang-abang yang dah 20 tahun dalam industri, 15 tahun dalam industri tapi belum ada sijil, mari rebut peluang. Mari rebut peluang walaupun kita hanya ada tawar 2 program PPT, iaitu pengurusan pejabat dengan hantar rangkaian komputer. Dia boleh turut serta saja pengurusan pejabat, lebih cenderung ke arah dia, dan later on degree kalau dia nak pengkhususan dia boleh masuk degree apa-apa lain-lain. Saya pengurusan syarikat mungkin ke HR pula. Boleh. Dia boleh lah maknanya. Jadi jangan lepaskan peluang. Perkara yang terbaik ni dengan MAYC Selayang kita tawarkan 1,150 saja. Bayaran boleh ansuran, maknanya nak bayar 100 dulu, kita tak boleh
tak boleh nak tunggu gaji ke apa, tak ada masalah. Boleh je, bayar je dulu 100, yang penting daftar. Yang penting daftar dan masuklah program ni. Jadi kalau pada kenalan-kenalan yang tahu ada anak-anak atau jiran yang memerlukan, sampaikan berita ni, sampaikan. Kadang-kadang kita membantu orang ni, pahala dia banyak juga betul. Pahala dia banyak juga. Jadi bila dia dah berterusan, later on dia dah dapat sertifikat tu, dia bekerja, gaji dia tambah pun, pahala dia keep on continue. Betul. Jadi kita mohonlah sama-sama share, insya-Allah. Jadi malam ni kalau ada tahu jiran-jiran ke, saudara mara, adik-beradik atau apa ke yang kita boleh bantu mereka untuk dapatkan persijilan ni, kejutkan mereka. Scan QR code yang ada dekat di skrin. Yes. Ini adalah satu once in a lifetime, orang kata peluang. Kan? Kalau kita tak ambil peluang ni, siapa lagi? Jadi terima kasih juga kepada Mojah kerana sentiasa mendukung MYC dalam program-program ilmiah. Terima kasih kepada MYC kerana sudi bersama KTB. Saya terima kasih, sama-samalah terima kasih. Jadi untuk malam ni kami juga mewakili Kru Production mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Yang akan pulang ke kampung nanti, berhati-hati di jalan raya, tidak perlu tergesa-gesa. Dan juga sempatan ini juga kita nak mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat Timbalan Pengerusi MYC, Saudara Putra Zulfaqar yang menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-21 tahun. Okey, jadi nantikan episod akan datang di hari yang sama, cuma waktu yang berbeza. Kita berjumpa lagi di sesi akan datang. Sekian. Assalamualaikum. Selamat Raya.